Hello, Assalamualaikum. Aku Cik Asri. Minggu ni aku masih lagi nak bercerita tentang pasukan-pasukan yang ada dalam Liga Malaysia. Minggu lepas aku dah bercerita tentang pasukan Perlis Singa Utara. Yang mana belum tengok, kau boleh pergi usah kejap lagi. Untuk minggu ni aku nak bercerita tentang hometown aku sendiri, iaitu pasukan Kelantan Darul Naim. Bola West Tago Demo, pemain Tago Demo, pemain Tago Demo. Pasukan yang lebih dikenali dengan nama The Red Warriors ini mula ditubuhkan pada tahun 1946. Diorang punya stadium keramat dekat Kota Baru yang boleh memuatkan 30,000 orang penonton. Dan kalau kau nak tahu, stadium dekat Kota Baru tu merupakan stadium yang paling lama ataupun stadium tertua dekat Malaysia. Zaman-zaman Kelantan tengah naik 2009, 2010 apa semua tu, suasana dekat Kelantan ataupun dalam stadium tu memang penuh, dipenuhi dengan lautan merah. Dan kau boleh rasa macam mana suasana bola sepak dekat England. Ini bukan aku yang cakap tau. Ini Coach Irfan Bakti yang beritahu hanya di Kelantan sahaja ada suasana kemeriahan penyokong-penyokong bola sepak yang diibaratkan macam kau berada di England. Kau tak percaya, kau tengok ni. Meriahkan lagi suasana sebab tak ada di Malaysia macam ni. Hanya di Kelantan. Tadi saya terasa macam duduk di England tadi. Bila orang datang nak pergi ke stadium pukul 6 petang, 6.30. Situasi bola sepak di Kelantan hari ini tidak semeriah dulu. Aku kena jujur, walaupun ni hometown aku tak boleh bias. Tidak segar dulu kemeriahan bola sepak di Kelantan di bawah Yusri Cik Lah. Bukan Yusri Cik Aliu suami Lisa tu. Ini Yusri Cik Lah, legenda Perlis yang aku dah cerita dekat korang minggu lepas. Aku start dengan 2005, di mana pasukan Kelantan ni merupakan satu-satunya pasukan yang berstatus negeri yang bermain dalam Liga FAM. Maksudnya kalau dalam Liga tu ada 10 pasukan, 9 daripada tim tu adalah tim yang berstatus kelab. Hanya Kelantan satu-satunya pasukan yang berstatus negeri. 2007, dekat sinilah bermulanya anjakan paradigma untuk pasukan Kelantan. Kau faham? Anjakan paradigma kau pergi cari dalam kamus Dewan nanti. Kat sini kita boleh tengok masa ni Presiden adalah Tan Sri Anwar Musa, kita punya Menteri Wilayah. Bersama dia lah Kafa membangun dan terus membangun, membentuk kejayaan demi kejayaan. Sebab tahun pertama je Tan Sri ini jadi Presiden, Kelantan berjaya menduduki tempat ketiga dalam Liga Perdana. Memang tak menang sebarang piala, tapi masa ni pasukan-pasukan lain dah mula perasan yang Kelantan ni dah mula nak bangkit balik. Kalau ada wartawan pergi tanya Sultan Aden, dia tanya coach, macam mana coach tengok peningkatan Kelantan? Coach Satya tu akan jawab, oh saya anggap Kelantan ni macam Manchester City. 2009 Kelantan telah berjaya untuk melayakkan diri untuk bermain dalam Liga Super. Masa ni ramai player-player star masuk untuk menyarung jersey Kelantan, antaranya Nur Farhan Muhammad, Khalid Jamlus, Indra Putra Mahyudin, untuk menguatkan lagi pasukan Kelantan ni. Dan tahun 2009 juga Kelantan telah mencipta sejarah tersendiri apabila layak dalam dua final, iaitu final Piala FA dan juga final Piala Malaysia. Namun masa itu nasib tidak menyebelahi pasukan Kelantan apabila tewas dalam kedua-dua final. Final Piala FA kalah kepada pasukan Selangor menerusi penentuan tendangan penalti setelah perlawanan terikat 1-1 sehingga 120 minit perlawanan. Kemudian dalam final Piala Malaysia kalah kepada pasukan Hobin Jang Hobin, iaitu Negeri Sembilan, dengan keputusan jaringan 3-1. Di sebalik kejayaan layak dalam dua final dalam tahun 2009 tu, berlaku kejadian yang tak berapa sedap untuk kita bercerita. Tapi tak apalah, aku nak share juga dengan korang. Di mana 9 April 2009, perlawanan separuh akhir pertama antara Kelantan dengan Negeri Sembilan, berlaku satu kejadian. Halim Nabi, kita punya taikoh abang besar, telah menumbuk Zakuan Adha sehingga menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan penyokong Kelantan pada ketika itu dan menyebabkan berlakulah rusuhan di dalam dan juga luar stadium. Akhirnya Kelantan ataupun Kafa telah didenda oleh FAM sebanyak RM90,000 Malaysia. Banyak weh. Bukan itu saja,
Pasukan Kelantan juga tidak dibenarkan bermain dalam Stadium Sultan Muhammad keempat di Kota Baru itu sehingga habis musim 2009, dan setiap kali perlawanan yang melibatkan pasukan Kelantan, mereka akan bermain di Stadium Nasional Bukit Jalil. Bukan itu saja, setelah kekalahan 3-1 kepada Negeri Sembilan dalam final Piala Malaysia, penyokong Kelantan sekali lagi bertindak dengan membakar kain rentang dan juga kerusi-kerusi penonton di dalam stadium yang menyebabkan KAFA didenda lagi sebanyak 34,000. Kau bayangkan dah berapa ratus ribu duit KAFA tu habis. Settle bayar denda, Kelantan terus mengorak langkah apabila berjaya untuk mendapat tempat kedua dalam Liga Super pada tahun 2010, dan mereka sekali lagi layak dalam final Piala Malaysia bertemu dengan pasukan yang sama yang mengalahkan mereka pada 2009, iaitu Negeri Sembilan. Dan kali ini Kelantan berjaya untuk membalas dendam kekalahan mereka pada edisi yang lalu apabila menjadi juara dengan kemenangan 2-1. Kalau tak silap aku 84 tahun ataupun 89 tahun macam itulah Kelantan tu tak menang sebarang piala, dan di bawah kendalian Coach B. Satyanardan, Kelantan menamatkan badi ataupun kemarau piala di Kota Baru. Selepas kejayaan 2010, 2011 Kelantan mencipta sejarah lagi apabila menewaskan Selangor untuk menjadi juara Piala Sumbangsih ataupun Piala Sultan Haji Ahmad Shah. Saya pun tak faham sikap penyokong-penyokong ini. Tapi gol yang pertama musim ini untuk pasukan Kelantan. Di tengah ada 2 pemain saja, tak cukup. Gol! 2012, Kelantan paling cemerlang di bawah kendalian Coach Boyan Hodak. Mereka berjaya treble, sapu bersih Liga Super, berjaya menjadi Johan. Piala FA, mereka berjaya juga menjadi juara dengan mengalahkan Sam Dhabi 1-0 hasil jaringan penalti Muhammad Gadar. Piala Malaysia, mereka berjaya mengalahkan pasukan ATM dalam perlawanan yang cukup dramatik sampai ke extra time. Namun Kelantan berjaya mengalahkan ATM dengan keputusan jaringan 3-2. Kalau kau tanya aku sebagai penyokong Kelantan, aku rasa tahun 2012 adalah tahun yang paling special di bawah kendalian Boyan Hodak ni. Aku tak kata coach lain tu tak hebat. Coach lain pun ada kelebihan masing-masing. Peter Butler, M. Karatu, Satyanardan. Tapi tahun 2012 special, of course lah, sebab treble. Sama lah kalau aku nak bercerita pasal MU pun, aku akan cakap zaman Alex Ferguson paling cemerlang. Takkan aku nak cakap zaman David Moyes. Kalau kita tengok pasukan Kelantan masa 2012 tu, keeper Khairul Fahmi Cik Mat, penjaga gol kebangsaan, defend kau ada Daud Su, Farisham, Rizal Fahmi, pemain import Obina Nwaneri, bahagian tengah memang superb, Azwan Roya, Indra Putra, Nofarhan Muhammad, Bia, kita punya Captain Marvel. Bahagian serangan kau ada Mat Yu tak salah tu dengan Muhammad Gadar, pemain Lubnan tu. So tim ni solid. Dan Kelantan masa ni memang dia boleh tapau semua tim yang ada dalam liga masa itulah. Kalau tak, takkanlah boleh sampai treble. 2013 Kelantan meneruskan penguasaan apabila layak pula dalam Piala FA. Kali ini mereka menewaskan seteru utama mereka masa itu, iaitu JDT ataupun Johor Darul Takzim dengan jaringan 1-0 oleh Nur Farhan Muhammad. Namun 2014 Kelantan mula senyap seketika, tidak beraksi dalam mana-mana final sebelum kembali dalam pentas final Piala FA untuk tahun 2015, namun tewas pada pasukan Lions 12, pasukan yang berpangkalan di Singapura yang beraksi dalam Liga Super Liga Malaysia pada masa itu. Mereka kalah dengan jaringan 3-1. Lepas daripada itu Kelantan menunjukkan prestasi yang tidak memberangsangkan. 2016 okey lagilah nombor 4 Liga Super. 2017 Kelantan bergelut untuk kekal dalam Liga Super, namun nasib baiklah dapat tempat yang ke-10 untuk mengekalkan pasukan Kelantan ni beraksi dalam Liga Super. Namun 2018 pasukan Kelantan tak boleh buat apa dah, berada di tempat yang ke-11 yang menyebabkan mereka kembali beraksi dalam Liga Perdana untuk tahun 2019, dan tahun 2019 tahun lepas mereka hampir lagi tersingkir untuk bermain dalam Liga FAM apabila sekadar mendapat tempat ke-10
dalam Liga Perdana untuk tahun 2019. Persoalannya sekarang yang aku nak tahu, dan aku rasa penyokong Kelantan yang lain pun nak tahu, kenapa? Apa sebab? What is the because Kelantan tu boleh jatuh sampai tahap yang macam ni hari ni? Yang aku dengar cerita sampai tunggakan gaji 4 bulan, aku tak tahulah betul ke tidak. Tapi kenapa sebuah pasukan, kau dah pernah bantai JDT 6-1 dulu, satu-satunya pasukan yang pernah tiba JDT 6-1, pasukan lain tak pernah buat, Kelantan saja. Tapi hari ni pasukan Kelantan bergelut dengan masalah yang lebih kurang sama macam Perlis lalui sebelum ni. Dan kalau kau tanya aku, punca-punca dia aku tengok daripada coach masa Fajir Ibrahim. Si botak tu datang, dia pergi buang semua player-player star masa tu. Antaranya siapa? Pia, Khairul Fahmi, Apek tu. Dia boleh cakap Apek tu tak bagus. Engkau datang Liga Malaysia, engkau nak cari keeper macam Van der Sar, memang tak ada ha? Kedua, masalah menajam. Yang ni aku nak cerita panjang sikit. Sebab dulu Kelantan menerima tajaan daripada seorang jutawan, dan tajaan itu banyak. Tapi apa jadi? Hari ini Kelantan bagai retak menanti belah. Aku cuma nak cakap pada jutawan-jutawan dekat luar sana, kalau kau rasa kau nak taja bola sepak untuk majukan kau punya negeri, kau buat. Tapi kalau kau nak taja bola sepak untuk jual kau punya produk, kau berhentilah buat kerja-kerja bangang macam tu. Sebab contoh dah ada. Kau tengok apa jadi pada Kelantan. Kita tak ada masalah. Kau nak bagi duit, okey, datanglah bagi duit. Tapi janganlah kau letak syarat macam-macam. Jersey kena warna tu, stadium kena cat warna tu. Lepas tu nama pasukan depan kena letak nama produk engkau. Apa benda? Ini bola, bukannya Gagawaganza ke apa. Kalau kau nak jadikan Persatuan Bola Sepak tu sebagai platform untuk kau berniaga, kau tak payah buat lah. Dan ini juga aku harap ada fans Kedah yang tengah tengok, kau tolong bagi tahu orang-orang atas dekat Persatuan Bola Sepak Kedah tu, kau jangan terima kalau ada satu jutawan daripada Kedah tu yang nak taja pasukan kau. Dan silap-silap kau kena jadi penari muzik video dia kau nak. Secara peribadi, bagi aku selaku orang yang tengok bola sepak dan peminat bola sepak, nak taja bukan sekadar kau ada duit. Bukan kau ada duit, okey, kau boleh buat apa kau nak. Kau rasa nak beli pasukan ni, kau beli. Kau rasa nak taja, kau taja belah-belah juta ke apa. Engkau nak taja, kau kena tahu pasal bola. Kalau engkau tak tahu pasal bola, macam mana engkau nak taja? Kita duduk dengki dengan satu pasukan yang semakin naik sekarang ni, yang boleh lah dia banyak duit, dia kerabat, duit ada, semua boleh beli player apa yang dia nak. Sekarang bukan masalah pasukan ni ada duit, pasukan ni tak ada duit. Masalah sekarang macam mana kau manage duit yang kau ada. Itu je. Presiden pasukan tu, dia ada duit dan dia tahu macam mana untuk kembangkan bola sepak dia punya negeri. Kalau kau ada duit tapi kau tak kerti nak manage dan kau tak tahu apa-apa pasal bola sepak, sudahnya jadi macam Kelantan je lah. Balik semula isu kafar kita tadi. Untuk penyokong-penyokong Kelantan, kita kena belajar sedar diri. Maksud aku, kita tahu kafar ada masalah, tapi kita tak tahu apa masalah kafar. So sebagai penyokong, kita doakan yang terbaik. Apa sahaja yang kafar buat sekarang, kita terima, kita telan je. Zaman-zaman gelap ni, bukan kau tak pernah hadap benda-benda macam ni. Kau jangan suka komplain, nak itu, nak ini. Duit tak bagi, kau tahu melalak je dekat Facebook apa semua, tak ada guna. Kau terima je dulu. Sebab kafar tengah ada masalah dan mereka sedang berusaha untuk menyelesaikan masalah. Jangan jadi kaki komplain je tahu. Kalau kau rasa engkau tu terror sangat, jangan sekadar pumpang-pumpang dekat wall Facebook, Twitter, Instagram ke apa. Kau pergi terus jabat kafar, kau offer diri kau untuk jadi presiden. Aku nak tengok berapa piala yang Kelantan boleh bawa balik. So untuk kafar, buatlah apa yang termampu dan terbaik untuk pasukan. Secara jujur aku rindu suasana dan juga kemeriahan di Stadium Sultan Muhammad keempat di Kota Baru. Buatlah yang terbaik dan semampu untuk menyelamatkan bola sepak Kelantan. Aku tak nak Kelantan jadi sama macam Perlis. Itu je perkongsian aku untuk minggu ni. Aku jumpa korang minggu depan. Terima kasih kerana menonton. Bye bye.
cut.